Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan mengenai titik pusingan, okey, dan sifat titik pusingan. Okay, ini adalah salah satu aplikasi kepada pembezaan yang mungkin kamu perlu tahu, okey, iaitu kalau soalan biasanya dia tanya cari titik minimum atau titik maksimum. Jadi kamu perlu tahulah itu sebenarnya kita gunakan konsep pembezaan. Okey, tengok nota daripada buku teks ini, ada daripada buku teks. Okey, terdapat 3 jenis titik pegun yang perlu kamu ketahui, iaitu titik maksimum, titik minimum dan juga titik lengkuk balas. Okey, ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil turning point. Okey, turning point. So kamu kena tahulah istilah itu apa yang kamu perlu gunakan. Okey. Kita tengok penerangan dalam ni. Sebenarnya ada aktiviti penerokaan 7 yang kamu boleh buat sendiri, explore sendiri. Okey, tapi hasil daripada aktiviti penerokaan 7 didapati bahawa suatu titik pegun boleh ditentukan apabila dy per dx sama dengan kosong. Okey. Bila kita nak tentukan bila dy dx sama dengan kosong, kita dapat tentukan nilai ataupun suatu titik pegun tersebut. Okey, secara ringkasnya kita boleh katakan kat sini, iaitu bagi suatu lengkung y sama dengan fx dengan titik pegun s di x sama dengan a, di mana jika dy dx berubah tanda daripada positif kepada negatif apabila x menokor melalui a, titik s ialah titik maksimum. Okey, cuba tengok rajah yang pertama. Okey, dy dx berubah tanda, bermaksud dy dx kita tahu dy dx adalah satu fungsi kecerunan. Maksudnya kecerunan kita tu bertukar tanda, okey, daripada nilai yang positif kepada nilai yang negatif. Okey. Positif ke nilai, maksudnya naik dan turun kan. Daripada positif tu kita tahu mencerung ke kanan mencerung ke atas dari kiri ke kanan, itu maksudnya positif. Kalau mencerung ke bawah dari kiri ke kanan, ini maksudnya dia punya kecerunan negatif. Okey. Jadi kita akan dapati ada suatu titik, iaitu titik maksimum akan berlaku di situ. Okey, iaitu S tu adalah titik maksimum. Dan yang kedua, kalau dy dx berubah tanda dari negatif kepada positif, okey, negatif ke positif, maksudnya ke bawah dan ke atas, maksudnya kita akan ada satu titik minimum di sini. Okey. Titik minimum. Jadi kat sinilah kalau kamu perhatikan, dia sebenarnya ada satu titik, kita panggil titik lengkuk balas. Maksudnya dia berubah daripada positif ke negatif tu, dia ada satu titik lengkuk balas. Dan dy dx pada titik lengkuk balas itu nilainya kosong. Dy per dx pada lengkuk titik balas tu nilainya kosong, sifar. Boleh? Okey? Ataupun turning point. Kalau awak tengok dalam soalan ada turning point, itu maksudnya dy dx pada titik turning point itu adalah 0, sifar. Okey? Okey. So jika dy dx tidak berubah tanda apabila x menokok, okey, titik x ialah titik lengkuk balas. Okey? Okey, titik pegun disebut sebagai titik pusingan. Okey, turning point tadilah. Jika titik itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Okey? Titik pusingan jika titik itu ialah titik minimum atau maksimum. Okey, kita tengok rajah di sini untuk kamu boleh lebih fahamlah. Okey, graf dia agak banyak sebenarnya, tapi yang penting kamu tahu adalah macam mana kita nak tentukan titik maksimum dan minimum tu. So di sini pernah keluar dalam soalan SPM.
Okey, nampak senang tapi sebenarnya nampak macam susah tapi sebenarnya dia tak perlukan pengiraan sangat. Cuma kamu perlu faham sahaja konsep dia. Contohnya kalau kamu tengok di sini kita ada titik A dan sebelum titik A ni kita dah nampak dah dy dx ni lebih besar daripada kosong. Okey, bermaksud kalau kita ada satu garis tangent di sini, garis ini membentuk nilai apa ni kita panggil kecurunan yang positif. Okey, di sini kecurunan yang negatif. Nampak dia punya gitulah, dia punya bentuk tu. Dan garis lengkuk titik pusingan itu adalah dy dx-nya sama dengan kosong. Okey, boleh So di sini pun ada titik lengkuk balas tu ataupun kita panggil turning point tu. Di sini ada, di sini pun ada. Okey, so dy dx pada garis pegun yang melintang macam ni, kalau kita buat garis tangentnya, dia adalah sifar. Okey, di sini pun sifar. Okey, pada titik A, pada titik C dan pada titik B, dy dx ni adalah sifar. So di situ adalah turning point dia. Okey, kemudian pada dy dx, kalau awak boleh nampaklah kat sini, kalau kita boleh letak satu garis di sini, ini adalah dy dx-nya adalah lebih besar daripada kosong. Bermaksud kecerunannya positif. Betul tak? So bila dy dx lebih besar daripada kosong, kecurunannya adalah positif di situ. Kita boleh cuba draft lah. Baru awak nampak. Okey. So kat sini kita boleh nampak lah titik pegung A adalah titik maksimum. Okey. Dan titik pegung B adalah titik minimum. Okey, titik C tu bukan titik maksimum atau minimum. Okey, sebab apa? Sebab titik C tu bukan titik pusingan. Okey. Tapi di situ masih lagi dy dx ni sama dengan kosong lah. Boleh dikategori sama dengan kosong sebab kita boleh cari tangent dia sama kosong. Kalau boleh cari. Kalau tak boleh, tak adalah. Okey. So, titik pegung yang bukan titik maksimum atau titik minimum disebut sebagai titik lengkuk balas. So, titik lengkuk balas ini adalah titik C di sini. Okey. Titik A dan titik B adalah titik pusingan, turning point. Okey. Cikgu betulkan semula tadi istilah-istilahnya. Okey. So, cikgu terus kepada soalan. Okey, sekejap ya. Cikgu tengok soalan. Mana soalan? Cikgu tak pastekan soalan kat sini. Untuk soalan, kalau boleh rujuk soalan muka surat. Ni soalan buku teks sendiri masing-masing boleh rujuk. Soalan muka surat berapa ni? Sekejap. Okey, ni muka surat 59. Okey, soalan muka surat 59. Okey, soalan muka surat 59 ni contoh 16. Diberi lengkung Y sama dengan X kuasa 3, tolak 3X kuasa 2, tolak 9X dan kuasa 11. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung tersebut. Okey, cari koordinat titik pusingan. Okey, cari koordinat titik pusingan. Okey, turning point dia. So, maksudnya kat sini titik pusingannya adalah kalau kita lakarkan rajah tu, ini titik pusingan dia. Ini titik pusingan dia. Betul? Okey, maksudnya kat situ berlakunya dy pada titik turning point tu, dy dx-nya sama dengan sifar. Ingat tu. Sebut saja turning point ataupun titik pusingan, ingat dy dx sama dengan sifar. Okey, so jadi nak cari dy dx, kita kena ambil persamaan dan dibezakan. Jadi kalau awak tengok dalam soalan ni, dia tak ada pun sebut perkataan bezakan. Nampak? So itulah contoh soalan yang melibatkan penggunaan pembezaan ini. Dia tak nyatakan pun perlu bezakan, tapi kamu perlu tahu di mana perlu lakukan pembezaan. Jadi daripada persamaan kita bezakan dan dapat persamaan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Jadi kamu dah tahu dah dy dx-nya pada turning point mestilah sama dengan sifar. Okey, so kat sini kalau tengok soalan ni dia faktor keluarkan 3 dan disamakan dengan sifar, maka kamu akan dapat 2 titik x di sini iaitu x sama dengan -1 dan x sama dengan 3.
Boleh? Sebab turning point dia ada 2 di sini. Okey? Macam mana nak tahu 2 atau 3? Tengoklah persamaan dia. Dia ada X kuasa 3 di situ. Kalau X kuasa 2 mungkin ada 1 saja turning point dia. Okey? So, apabila X sama dengan 1, okay, jadi nak cari koordinat, kita gunakan titik X tadi yang kita dapati daripada persamaan awal tadi. Masukkan dalam persamaan asal. Nah, ini sebenarnya kita gunakan persamaan yang asal untuk dapatkan titik koordinat tadi. Boleh? Itu adalah cara macam mana soalan boleh tanya kamu. Okey, untuk B pula, tentukan sama ada setiap titik pusingan itu ialah titik maksimum atau minimum. Okey, kamu tak boleh lakarkan macam ni, awak nyatakan saja. Awak kena buktikan yang dia adalah titik pusingan tu maksimum atau minimum. So, kita dah dapat koordinatnya. Nampak kat sini dapat koordinatnya. Ini cara yang diberi dalam buku teks. Okey, cara yang diberi dalam buku teks maksudnya kamu akan cuba lakarkan graf tersebut. Okey, tapi bagi cikgu dia agak kita pening kepala lah. Okey, agak banyak step dia. Jadi cikgu tak galakkan kamu guna cara ini. Kita terus kepada cara ini kita panggil penentuan cara pertama yang tunjuk dalam buku teks ni kita panggil lakaran tangent. Okey, tapi cikgu agak susah suka nak tengok kan. Jadi cara kedua adalah kita gunakan konsep pembezaan peringkat kedua. Jadi cikgu terus pada peringkat kedua lah. Okey, untuk kita tentukan sama ada dia adalah titik maksimum atau minimum. Jadi di sinilah kita boleh gunakan pembezaan peringkat kedua. Jika wujud kalau tak wujud tak boleh lah. Okey, peringkat kedua, pembezaan peringkat kedua dapat ditentukan untuk menentukan sama ada titik pusingan itu adalah titik maksimum atau titik minimum. Boleh? So, macam biasalah. Cuma yang kamu perlu ingat adalah bila kamu bezakan kali pertama. Cuba tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Sorry. Suatu titik pusingan pada lengkung Y sama dengan fx ialah titik maksimum apabila dy per dx sama dengan kosong dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 lebih kecil daripada kosong. Yang ini kamu kena hafal sedikit. Boleh? Okey, bila titik maksimum maksudnya d kuasa 2y per dx kuasa 2 lebih kecil daripada kosong. Okey, maksudnya kalau lebih kecil daripada kosong nilainya akan jadi apa? Negatif, betul? Bila negatif kita akan rasa sedih. So, bila sedih adalah titik maksimum di sini. Ingat negatif, ingat sedih. Bila sedih, mulut kita macam ni kan? Mulut, kalau buatlah gambar emoji kan, muka sedih. So, sedih mulut naik atas macam ni. Jadi, adalah titik maksimum di situ. Boleh? Okey. Satu lagi, bila nak cari titik maksimum tadi kan. Okey, kalau titik minimum pula. Okey, mana ada titik minimum? Kalau dy dx-nya, okey. Kalau titik maksimum apabila dy ini maksimum. Okey, titik minimum pula. Titik pusingannya minimum apabila dy per dx sama dengan sifar dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 lebih besar daripada sifar. So, bila lebih besar daripada sifar, maksudnya nilainya adalah positif. Okey, bila positif, bentuk graf kita akan bentuk senyum. Sebab positif kan, senyumlah, suka. Jadi bila positif ni bentuk senyum, dia akan ada satu titik minimum di situ. Jadi kat sinilah kamu perlu buktikan yang di pembezaan peringkat kedua ni sama ada dia positif ataupun negatif. Bila positif maksudnya dia ada titik minimum. Kalau nilainya negatif maka dia ada titik maksimum. So kat situlah perlu pembuktian. Boleh? So, cikgu berhenti sampai sini dulu. Nanti cikgu akan bincangkan soalan berkaitan dalam video seterusnya. Okey?